Okey, teruskan. Okey. Saya buka apa ni? Dia ada keluar ni, tekan je yes. Okey, betul. Okey. Apa itu tengok soalan nombor 1. Apa itu bacaan panjang? Apa itu bacaan panjang? Hmm. Bacaan panjang adalah mat. Hmm. Okey. Mat ni dia sebenarnya banyak ada nama-nama mat ni. Contohnya seperti mat asli, mat wajib, mat mutasil, mat jaif, mat fasil, mat jaif munfasil, mat silah qasirah, mat tamkin dan mat badal dan banyak lagi lah, semuanya ada ke-19 huruf mat ya. Tapi dekat sini kita akan di cedak Al-Quran kita akan ada shortcut untuk kuasa imat. Kita tak perlu hafal semua-semua nama mat ya. Okey. Setiap mat ni dia ada kadar bacaan panjang dia. Okey. Ada yang perlu kita baca. Kadar panjang dia ada yang 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat. Ya. Jadi kadar dalam bacaan mat ni kita bacakan sebagai harakat. Okey, tengok soalan nombor 2. Apa itu harakat? Okey, harakat adalah kadar bacaan panjang. Okey, harakat puan boleh tulis dekat buku ya. Okey, harakat adalah kadar bacaan panjang. Okey, macam mana cara kita nak tahu kadar bacaannya? Okey. Tengok Ustazah beri contoh. Contoh seperti huruf alif baris satu harakat ya. A. Okey. Kita A, kita satu je. Naikkan jari, kita bilang dengan jari ya. A, satu je. Jika 2 harakat, kadar dia A. Nampak tak pergerakan dia? Okey. Kadar pergerakan tu lah kita panggil harakat tu. Jika 4, okey, jika 6 okey, boleh faham? Okey, terus. Itu untuk harakat ya. Okey, yang ketiga, tengok soalan ketiga iaitu inilah shortcut untuk kuasa imat. Tak perlu hafal 19 nama-nama tu ya. Yang kita perlu faham iaitu 2 bahagian saja, iaitu bila perlu baca 2 harakat, bila kita perlu baca lebih pada 2 harakat. Okey. Tadi lupa nak tunjuk slide ni. Kan. Ni tadi boleh kan? Tunjuk ni kan. Okey, tengok shortcut. Okey. Sekejap kalau saya buat sini lah. Okey, contoh. Tengok shortcut kuasa imat. Okey. Yang perlu kita baca 2 harakat iaitu jika kita nampak huruf alif waw ya ni. Okey. Yang kita panggil alif waw ya kosong. Okey. Bila kita jumpa alif waw ya kosong ni ataupun kita akan jumpa alif waw ya kecil ni. Okey. Kita akan baca dia kadar 2 harakat. Tengok Ustazah. Apa itu alif waw ya kosong tu? Alif waw ya kosong tu dekat atas huruf alif waw ya ni tak ada apa-apa tanda ya. Okey. Ustazah bagi contoh seperti ka ni, nampak tak ada alif? Nampak tak alif ni dekat atas dia tak ada apa-apa tanda kan? Ini kita baca kadar 2 harakat. Seperti Ustazah tunjuk tadilah. Ka. Okey. Ka. Okey, jika ini tengok na. Okey, na ni ada alif waw ya tak? Tak ada kan? Tak ada, kita baca dia 1 harakat. Okey, na. Jadi bacaan dia ka na. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi ke bahagian kedua. Bahagian kedua iaitu lebih 2 harakat ya.
Nampak tak? Ini tanda melintang. Okey, dalam dalam Al-Quran nanti kita akan ada jumpa banyak tanda melintang ni ya. Okey, dia ada dua bahagian. Okey, tanda melintang ni pun dia ada dua bahagian. Iaitu tengok Ustaz tunjuk ya. Jika tanda melintang ni dia bertemu dengan huruf sabdu ataupun sukun. Okey, tanda mati tu. Kita akan baca dia kadar 6 harakat. Okey. Ini bacaan lebih 2 harakat ni jika kita jumpa tanda ni, tanda melintang ni bertemu dengan di depan dia ada sabdu ataupun tanda mati ya. Ataupun kita panggil dia syaddah. Okey, atau sukun. Okey, kita perlu baca dia kadar 6 harakat. Okey, Ustaz tunjuk seperti dalam surah macam mana cara baca 6 harakat tu. Ustaz tunjuk dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca tu ya. Okey, contoh waladdallin. Okey. Nampak tak dekat sini? Nampak tak ada tanda melintang dan sabdu di depan dia ni. Okey. Bila bertemu, nampak ada tanda melintang ni dengan sabdu, itu dibaca kadar 6 harakat. Seperti Ustazah tunjuk tadi kan. Kira dengan jari itu 6 harakat ya. Okey, kita pergi ke bahagian kedua, iaitu tanda melintang dia bertemu dengan selain dari huruf selain daripada sabdu dan sukun. Kita perlu baca dia kadar 4 harakat. Okey. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, seperti ni nampak. Dia tak ada betul daripada selepas tanda melintang ni dia tak ada huruf sabdu dan sukun ni ya. Okey, kita akan baca dia berapa harakat? 4. Macam mana kadar dia? Macam itulah. Macam Ustaz tunjuk. Ma. Okey. Ma. Okey. Okey. Boleh faham setakat ni? Okey, boleh? Okey, dah selesai. Okey. Alright, okey. Habislah kalau ikutkan untuk yang bahagian panjang pendek. Jadi sebenarnya tak banyak pun, memang sekejap je kalau ikutkan. Kalau Ustazah terangkan guna slide memang sekejap sahaja. Okey. Jadi kalau macam yang slide tadi, sekejap saya tunjuk sekejap. Tak apa, saya share. Tapi insya-Allah lah dekat pelajaran nanti Ustazah akan terangkan. Masa pun dia ambil masa juga kan. Ambil masa pendek juga je kan sebenarnya kan. InsyaAllah boleh. Apa yang Ustazah buat tadi pun dah cantik dah sebenarnya. Dari segi flow pun, sebab Ustazah berdasarkan kalau slide ni maksudnya tak lari lah maksudnya. Contohnya macam yang ni, okey ni terpulang Ustazah nak terang ataupun tidak. Ya. Okey, kalau macam Ustazah tekan yang ni kan, yang tadi kan masa awal tu Ustazah tekan awal-awal, tekan sini. Masa awal-awal tu. Jadi bila masa Ustazah terangkan tu, okey tu puan, cuba tengok dalam buku muka surat muka surat apa 5 maksudnya, tak silap. Muka surat 5. Lambat kan Ustazah nak tunjuk slide tu kan. So tak apa, tunjuk yang ni. Ustazah pun minta pelajar tu tengok je lah dalam buku, sebab dia pun ada. Dan minta dia tandalah dalam buku tu. Okey, yang pertama Ustazah boleh bagi tahulah dekat dalam buku tu ada 3 persoalan. Kan. Okey, persoalan pertama, kita pergi yang persoalan pertama, apa itu panjang, bacaan panjang. Jadi Ustazah tekan satu-satu. Sambil Ustazah contoh apa itu bacaan panjang. Okey, apa itu bacaan panjang, lepas tu baru Ustazah tekan. Panjang sama dengan mat. Macam tu. Lepas tu mat tu Ustazah bagi tahu je lah. Bagi tahu 3 ke 4 tu dah cukup dah, yang mat apa semua tu. Bagi tahu apa ni ada 19 mat. Salah satunya contohnya ada mat wajib, mat jaiz. Macam tu je lah. Okey. Lepas tu apa itu harakat. Okay, yang harakat ni kalau Ustazah tengok dalam video, Ustaz Syukur ada cerita sikit pasal yang kilometer per jam tu kan. Jadi Ustazah bolehlah slip yang tu. Maksudnya
cerita dulu yang tu, analogi tu. Bagi tahu kalau kita bawa kereta, kan, kita nak kira kelajuan tu, kita ada unit dia kan, kilometer per jam. Jadi kalau kita bawa kereta ada 30 kilometer per jam, 60, 80. Lepas tu kaitkan dengan yang ni. Lepas tu bagi tahu, okay, kalau harokat ni, kalau kadar bacaan dalam Al-Quran kita panggil dia harokat. Jadi kadar bacaan dia ada 2 harokat, 4 ataupun 5 lah. Senang kita ambil 2, 4, 6 je. Macam tu. Senang. Sebab kita pun akan terangkan yang 3 ni jugalah. Okay, lepas tu masuklah shortcut. Shortcut tu, okay, yang shortcut ni, masa Ustazah terangkan shortcut, bila Ustazah bagi tahu yang pertama, okay, 2 harokat. Okey, bagi tahu yang ni dulu. Okey, untuk mengetahui macam mana bacaan tu perlu dibaca dengan 2 harokat, apabila dalam perkataan tu adanya alif kosong, waw kosong, ya kosong. Lepas tu Ustazah mention juga yang ni. Yang ya yang tak ada titik ni macam mana? Sama juga. Sebab kadang-kadang ada yang orang keliru sebab ya ni. Sebab kita ingatkan balik cara itik lah kan. Kita kan sebenarnya cara itik tu. Boleh kaitkan yang gambar sebelum ni. Okey. Boleh kaitkan yang dengan dulu. Lepas tu Ustazah pun bagi contoh, bagi tahu dulu yang contoh ni. Ka, na. Okey, nampak ka ada alif kosong, maka bacaan dia 2 harokat. Na tak ada apa-apa, 1 harokat. Okey, bila settle yang ni, kita tanya pelajar tu dulu. Okey puan, jelas boleh nampak? Dia jelas. Kan? Okey, baru Ustazah pun bagi tanya dulu sekejap. Okey, puan pernah tengok tak dalam Quran yang tanda macam ada alif kecil, yang kecil-kecil tu? Macam tu. Dia macam berfikir sekejap. Yang tu. Lepas tu Ustazah tunjuk yang ni. Pernah tak tengok? Yang ni. Lepas tu Ustazah pun bagi tahu. Okey, tanda ni sama juga fungsi dia macam yang atas. Jadi kita ikut step lah. Maksudnya saya susun ni pun ikut step. Kalau Ustazah bagi tahu semua terus, takut dia tak sempat tangkap yang bawah ni. Kan? Biar dia tengok dulu. Macam ni rupanya alif kecil, waw kecil, ya kecil. Kadang-kadang ya kecil ni awak tak kenal ni. Betul. Bila dia tengok tu, ni lah yang jadi baca panjangnya. Macam tu. Bagi dia kenal betul-betul. Okey, boleh. Lepas tu masuklah yang bahagian lebih 2 harokat pula. Lebih 2 harokat, Ustazah pun bagi tahulah macam tadi. Sama je macam tadi. Ada tanda sabdu. Lepas tu contoh yang ni tak ada apa masalah sangat. Cuma Ustazah kena mention dekat pelajar yang mana yang banyak boleh jumpa dalam Quran. Mention yang 4 harokat ni banyak. Yang 6 ni jarang-jarang. Bagi tahu macam tu kat pelajar. Okey, boleh? InsyaAllah boleh. Okey. Lepas tu bila Ustazah dah terangkan yang ni, kan? Ustazah pun akan masuk pada ni lah. Sekejap Okey. Kalau tengok modul, okey, dah habis shortcut tu, kita akan masuk yang latihan kan? Ya. Okey. Bila dah selesai penerangan, okey, Ustazah pun minta puan, minta pelajar Ustazah, okey puan cuba buka muka surat 6, okey, tengok latihan 1. Okey, dekat bahagian latihan 1 tu ada kotak kosong. Okey, yang dekat dalam latihan 1 ni, kotak kosong ni, cuba puan isi dulu sekejap. Bagi dekat pelajar tu masa. Isi apa? Isi harokat dia ada berapa. Kan? Contohnya macam ja ni berapa harokat? 2. Tulis 2. Macam tu lah. Contohnya saya tulis macam ni. Ja berapa? 2. La 1. La da 1. La 1. Minta dia isi dulu sampailah habis ini. Okey, bila dah selesai, okey, pelajar tu cakap, okey dah siap Ustazah. Okey, jom kita cek dulu. Betul ke tak yang dia buat? Kita cek dulu. Okey, yang kotak pertama, yang ni sampai hujung ni sama je lah sebenarnya. Kalau Ustazah nak singkat masa, Ustazah bagi tahu,
Okey, yang kotak pertama sampai hujung semua 2 1-1, betul? Betul. Okey, lepas tu yang bawah ni pula 1 2 1 sampailah hujung sama juga. Okey. Tanya dia. Okey, kalau semua betul, maksudnya dia faham lah tu. Okey, bila dah selesai check, okey, minta dibaca. Ustazah tak perlu baca, minta dibaca terus. Ustazah pun dengar, dibaca betul ke tidak? Okey. Okey, bila dah selesai yang ni, Ni perlu ulang 3 kali juga tengok macam mana. Paling kurang 3 kali lah. Okey. Bagi dia biasa dulu yang panjang. Sebab sebelum ni kan dia duduk baca huruf yang pendek semua kan. Betul. Jadi bagi dia, yang ni lebih pun tak apa, yang tajwid ni. Okey, bagi 3 kali. Okey, bila dah dia rasa macam dah nampak okey tu, okey, Ustazah pun pergilah ke muka surat yang seterusnya pula. Okey, sekejap Okey. Kalau pergi yang muka surat seterusnya, okey, yang ni biar dulu, yang bawah ni, bila Ustazah dah selesai yang atas ni, tinggal dulu yang ni, pergi yang ke muka surat 7 dulu. Pergi ke 7. Okey. Pergi yang muka surat 7 dulu. Okey, ada kotak kosong ni. Kalau contohnya kelas dia sejam tu sempat lagi lah rasanya nak buat yang ni. Kalau contoh kelas dia setengah jam, Ustazah ajar-ajar apa semua sampai sempat sini je. Lepas tu Ustazah bagi tahu dekat pelajar, okey, puan nanti cuba puan buat dekat rumah yang latihan ni. Dia buat sendiri lah. Dia buat kat rumah, lepas tu kelas yang seterusnya nanti kita akan check. Maksudnya bagi homework lah kat dia. Macam tu. Sama jugalah yang dengan muka surat 8 ni. Tapi kalau dalam sempat tu Ustazah tengok ada masa, Ustazah pun sambung je lah. Sambung. Bagi dia masa dulu. Suruh dia isi dulu. Okey. Dia isi apa semua. Dah selesai. Sampai muka surat 7 ni habis ni, Ustazah pun check lah satu-satu. Pentingnya check ni sebab kita nak tahu dia faham ke tak sebenarnya konsep tu. Jangan nak baca lagi. Check dulu harokat tu. Kita nak tengok dia faham tak konsep. Okey, lepas tu dah selesai, dah check. Lepas tu Ustazah pun minta lah pelajar baca. Dia pun baca. Sama jugalah 3 kali ke, kalau ada masalah lebih lagi ulang. Boleh. Tengok pada pelajar lah ya. Macam tu. Okey, bila dah selesai yang muka surat 7, sama juga muka surat 8 ni. Lepas 7 pergi 8, sama juga bagi masa diisi. Okey, lepas tu minta dibaca. Okey, dah selesai yang muka surat 8 ni. Okey, yang ni Ustazah kena back semula. Pergi ke muka surat 6. Tadi kita tak baca lagi kan yang muka surat 6 ni. Bila dah selesai sampai muka surat 8 tadi, sampai sini, okey, dah habis. Minta dibaca yang start pada sini pula, ja. Muka surat 6 balik. Okey. Sebab apa saya minta yang ni kemudian? Sebab dekat dalam kotak ni dia ada yang huruf mati. Ni dia ada huruf mati kat sini. Okey. Huruf mati ni kita ada bagi latihan di dekat sini. Kat sini. Jadi yang dekat sini kita sebenarnya letak huruf mati ni nak tahu dia faham ke tak konsep yang kalau ada huruf mati ni baca panjang ke pendek. Kita bukan nak ajar yang mati lagi sebenarnya yang ni. Kita nak bagi dia faham dulu konsep. Okey, andai katalah pelajar tu dia tak boleh nak sebut. Nak sebut macam mana ni Ustazah? Ke macam mana contohlah kalau ditanya. Yang ni Ustazah tolong dia. Maksudnya Ustazah bacakan dulu pun tak apa. Ni kita tak payah terang lagi pas sukun ni kan. Yang mati tu jangan terang lagi. Yang mati kita terang nanti masuk bab sukun. Ustazah bagi tahu, okey, yang ni puan jangan risau, yang huruf mati ni nanti kita akan belajar lepas ni. Sekarang ni yang saya naknya puan faham, yang huruf mati ni penyebab jadi panjang ke tidak? Boleh? Okey. Baik, lepas dah selesai tu, pergi muka surat 6, dia pun baca. Baca sampailah habis. Okey, kalau dah betul-betul lancar, pergi sini pula. Latihan 2. Tapi sebenarnya latihan 2 ni sama je sebenarnya dengan muka surat 7 dengan 8 ni. Cuma adalah beberapa perkataan yang kita tambah yang lain sikit. Tapi kalau tak ulang banyak kali kat sini pun, ulang yang dekat latihan 2 ni pun tak apa. Macam tu. Okey. Lepas dah selesai latihan 2 ni, barulah pergi ke latihan 3. Macam tu lah step dia, sama juga. Isi dulu, lepas tu minta pelajar baca, check, kalau okey,
masuk latihan yang seterusnya, latihan 4. Hmm. Yang latihan 4 ni pun banyak. Kalau Ustazah tengok ada yang tanda mati ni pun Ustazah bagi tahu, okey, tanda mati ni jangan risau, nanti kita akan belajar nanti. Macam tu je. Boleh? Okey. Okey, ni basic lah, maksudnya yang cara penerangan yang Ustazah boleh pakai. Okey, ada satu lagi cara penerangan. Okey, masa dekat shortcut untuk kuasa imat ni, Ustazah tadi dah terangkan 2 bahagian kan? Ya. Panjang 2 harakat dengan lebih 2 harakat. Okey, kalau style saya, ni style saya ni. Kadang-kadang saya ada juga tukar cara penerangan tu. Saya terangkan yang panjang 2 harakat je dulu. Kan, contoh kalau kat sini ada 2 harakat, yang lebih 2 harakat ni nanti dulu. Oh, bagi dia faham yang 2 harakat. Bagi dia faham, dia nampak dulu apa 2 harakat ni. Okey, contoh bila Ustazah dah terangkan 2 harakat, ada alif waw kosong, ada alif waw kecil. Okey, jom kita masuk ke latihan. Nak bagi dia nampak. Masuk latihan 1 ni. Dia pun buat sikit. Kita macam kita bagi penerangan, bagi latihan terus. Macam tu lah maksudnya. Kalau nak ambil sikit yang ni pun tak apa. Lepas tu nak terangkan yang lebih 2 harakat pun boleh. Lepas pada tu lah. Salah satulah. Salah satu terpulang. Sebab yang latihan yang panjang lebih 2 harakat ni dekat sini baru jumpa latihan 3 ni. Jadi jauh lagi lah sebenarnya. Jadi kalau Ustazah nak terangkan, tak nak macam takut pelajar tu lupa, nanti nak dekat sini barulah Ustazah terangkan. Yang panjang lebih pada 2 harakat tu. Macam tu. Kita bagi faham dia yang apa? 2 harakat dulu. Macam tu. Tu Ustazah akan tengoklah. Dia macam kalau Ustazah bila mengajar ni, Ustazah boleh tahu mana pelajar yang laju, mana pelajar yang slow. Ustazah boleh agak sendiri. Kalau yang pelajar nampak slow ni, mungkin kita kena ajar tu step by step, tak boleh banyak terus. Kalau macam penerangan tu, ambil yang 2 harakat je dulu. Lepas tu bila Ustazah dah nampak okey tu, baru kita masuk yang lebih 2 harakat. Tu caralah. Yang itu pun tak ada dalam SOP. Itu terpulang atas kreativiti Ustazah lah sebenarnya. Boleh? InsyaAllah. Okey, lepas tu latihan 4, Ustazah pun mintalah dia ulang. Dia ulang, kalau dah okey tu barulah masuk pada bacaan yang seterusnya, bacaan sukun. Boleh? InsyaAllah. Okey, jadi untuk hari ini saya dengar untuk yang bacaan panjang pendek je lah dulu. Rasanya untuk pelajar yang tu pun rasanya untuk yang bacaan panjang pendek je lah dulu. Nanti bila dah okey tu kita akan carilah masa pula untuk bacaan sukun ni macam mana. Tapi saya boleh cakapnya kalau contoh latihan bacaan sukun ni, Ustazah ikut je macam step dia ni lah. Maksudnya latihan 5, okey dia baca, Ustazah dengar, kalau okey boleh pindah macam tu. Kalau tak okey, tak perlu pindah macam tu. Tapi kalau yang macam yang Ustazah tengok ni, latihan 5 dengan latihan 6 ni, insya-Allah dia tak susah sangat. Dia kalau sangkut pun dekat sini. Latihan 7. Okey. Latihan 7, latihan 8. Jadi bila dia masuk tajwid ni, dia sebenarnya kalau nak kata macam beza ke dengan yang huruf, tak beza sangat. Sebab dulu huruf Ustazah dengar dia baca, yang tajwid ni pun sama juga, dia baca Ustazah dengar. Ustazah tegur, mana yang salah Ustazah tegur. Macam tu je lah. Cuma tambah yang ni je lah, dia ada penerangan konsep ni. Cuma yang konsep ni Ustazah kena terangkan semudah yang mungkin maksudnya. Jangan kata bebankan dia lah dengan macam istilah yang berat-berat. Macam mat kan tak perlulah nak cerita mat jaiz munfasil, mat wajib. Tapi kalau pelajar tu tanya, terpulang. Maksudnya dia macam ni, kalau caranya kalau pelajar tanya, kalau puan tahu nama dengan tak tahu pun sebenarnya cara bacanya sama saja. Tapi kalau pelajar tu minta macam dia nak tambah ilmu, bolehlah nak bagi tahu. Macam tu. Tapi elakkanlah kalau boleh, sebab kita tak nak dia tu terbeban. Lepas tu sama je lah. Yang ni nanti saya akan dengar lagi lah yang untuk penerangan konsep sukun, syaddah dengan yang bab yang seterusnya lah.
Cuma yang macam yang tengah dekat dalam yang latihan ni, saya boleh cakap ustazah dengar apa yang dibaca, ustazah tegur kalau ada salah. Itu je. Dan contohlah kalau bila pelajar tu dibaca nampak macam dia tak boleh nak catch up, macam dia tak faham sangat. Macam nak contohnya syadah ni kan. Dia tak boleh nak bunyi tak boleh, susah nak bunyi kan. Jadi ustazah kena macam kena ulang lah, maksudnya dari segi konsep ni. Kan contohnya kalau syadah ni mati hidup semula. Apa itu syadah kan? Mati hidup semula. Jadi ustazah kena terangkan betul-betul macam mana konsep nak mati hidup semula tu. Ulang yang tu biar dia faham. Boleh? InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa soalan ustazah nak tanya sebelum saya tamatkan sesi petang ni? Jika macam kita tak perlu kan, macam contohlah dekat wakaf, untuk wakaf tu apa di Al-Quran macam mana? Okey, bagus. Soalan tu. Okey, kalau berkenaan dengan bacaan di hujung, huruf yang di hujung kan? Ma'rij sukun tu kan. Okey. Untuk yang hukum ma'rij sukun tu, yang bahagian ni tak perlu lagi. Maksudnya minta pelajar tu sebut dulu huruf yang di hujung. Yang bahagian ma'rij sukun ni bila ustazah nampak ada latihan ni. Yang macam ni. Kita yang tak ni. perlu. Sekarang ni just suruh dia orang baca. Nanti dia orang akan baca 2 harakat lah kan, betul tak Ustaz? Nanti yang dekat nanti bukan dekat sini, dekat yang atas tadi tu kan kita ajar alif waw ya, jika jumpa alif waw ya kosong tu dia akan baca 2 harakat kan? Contoh dekat sini dia akan baca mubin, betul. Maksudnya kalau macam mubin ni, maksudnya dibaca mubinin lah. Dia tak baca mubin. Dia tak masuk wakaf lagi kan? Tak masuk lagi wakaf. Jadi yang wakaf ni kita akan fokusnya dekat latihan 19 ni. Lepas tu yang dekat hujung, yang dekat sini baru kita fokus pula. Kat sini. Akan terang balik lah. Yang ni baru ustazah akan bagi tahu balik lah cara nak wakaf tu. Yang dekat tadi pun dah cerita dah sikit wakaf tu macam mana, tapi yang dekat awal an-naba ni cara berhenti yang 2 harakat saja, yang ma'iwat ni. Ni pun dah ada dah sebenarnya. Ni ada sikit. Ni ada sikit. Awal ni ada. Yang ni ustazah boleh bagi tahulah macam mana nak berhentikan, bunyikan macam mana. Tu kita sendirilah, ustazah akan sendirilah kena bagi tahu. Ustazah bagi tahu sendiri macam mana nak berhenti. Tu je lah rasanya. Jadi yang apa yang ustazah kena betul-betul mahir ni adalah dekat bahagian penerangan je lah. Macam bacaan terang sama-sama ni. Ustazah kena mahir betul-betul lah macam mana kita nak mudahkan pelajar tu faham. Saya yang dalam bab yang banyak-banyak ni kat sini je yang saya risau sikit bacaan terang dan sama-sama ni. Cara nak sebut tu kan. Kalau ikhfa dengan idgham tu macam mana pelajar tu nak bezakan antara dua tu. Sebab kita rangkumkan sekali benda tu. Jadi yang tu nanti ada masa saya akan tengoklah yang ni macam mana ustazah sampaikan yang berkenaan dengan bacaan terang sama-sama. Pelajar dia minta kita sebut dia minta kita cara sebutan tu dia minta kita tunjuklah macam mana ustazah letak kat mana. Boleh, tak ada masalah yang tu. Kalau pelajar minta ustazah sebut, boleh sebut. Cuma yang masa ustazah nak minta pelajar baca tu, biar dibaca dulu. Kalau rasa macam tak boleh tu, ustazah tolonglah dia. Macam tu. Selalunya macam tu lah, dia baca, lepas tu dia tak betul, dia kata cara dia tak betul, dia tak boleh juga kan. Lepas tu dia akan minta ustazah tolong tunjukkan lah, baru ustazah tunjuk. Betul. Contohnya macam yang ni kan, contoh tiba-tiba dia tak boleh nak baca yang ni, dia baca man yakulu. Lepas tu minta ulang man yakulu juga. Ustazah pun bagi tahulah, okey, bacaan yang sebenarnya bunyi macam ni, may yakulu. Bunyi kan macam tu. Baru dia dapat detect, macam tu. Boleh, insya-Allah. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita sampai situ dululah untuk hari ni. Jadi kelas yang bila hari Isnin ni
Hari Senin. Hari Isnin ni. InsyaAllah lah. Jadi kalau ada apa-apa nanti Ustazah bagi tahu je lah saya. Jika ada. InsyaAllah kalau buat masa ni saya rasa kalau Ustazah tengok video yang Ustaz Syukur bagi penerangan tu, InsyaAllah boleh. Saya pun tengok kat video tu je. Kalau beza pun beza sikit je lah. Sebab saya bila dah lama ni ada style saya pula. Kita boleh ya, tapi jangan lari pada konsep. Jangan lari pada Al-Quran konsep. kan. Contohnya kalau macam terang sama-sama tu, kalau Ustazah terang apa itu ikhfa, apa itu idgham, jauh lah tu beza. Sebab kita nak mudahkan pelajar tu faham. Tu je lah bezanya. Dengan yang lain macam tu je lah. Boleh. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, nanti kita akan jumpa hari yang seterusnya lah. Saya akan tengok pula bila. Mungkin bila nak dekat ada student nak masuk yang bacaan terang sama-sama ke nanti pula, saya akan buatlah sesi yang seterusnya pula. Ustazah ada ke pelajar yang macam yang dipindahkan daripada ustazah lain? Tak ada, semua baru. Semua baru tak apa. Jadi kalau andai kata ustazah ada yang pelajar macam tu, ustazah kena bagi tahulah nanti kat saya. Sebab pelajar tu macam dia dah masuk tajwid dah tiba-tiba kan. Mungkin akan ada macam tu nanti. Takut yang ada pelajar yang ustazah berhenti ke apa, tiba-tiba dia nak pindah ke ustazah. Jadi dia dah mengenal ya. Jadi mungkin ada pelajar tu yang dah masuk tajwid. Jadi macam mana pun ustazah kena prepare awal lah maksudnya. Untuk tajwid tu ustazah dah faham dah konsep tu. Jangan tunggu maksudnya bila pelajar tu nak masuk bab tu baru nak baca. Okey, macam tu. Okey. Alright. Okey. Jadi ada apa lagi soalan? Boleh tak Ustaz share yang video ni? Boleh. Kalau tak, kalau boleh. Okey. Saya ada record, nanti saya bagi ni lah melalui link YouTube. Okey. Terima kasih ya Ustaz. Okey, sama-sama. Banyak. Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.